Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam pengajian perbincangan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran yang disusun oleh Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, At-Tara'iq Asy-Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah. Kita dah ke siri yang ke-36 pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang terlepas boleh ikuti. Link kita di Facebook pun ada, di YouTube pun ada. Boleh lihat di sana. Kemudian sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Seperti mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih belum mendapatkan buku ini, boleh tengok di ruangan komen, admin akan masukkan. Dapatkan buku ini terlebih dahulu untuk kita faham dan juga hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Jadi seperti biasa, pembahagian kita ada 3 bahagian pengajian kita pada pagi ini. Yang pertama Qamus Al-Quran, yang kedua teknik ataupun kaedah yang terpilih, dan yang ketiga adalah perkataan seerti ataupun perkataan yang sama seperti bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke bahagian yang pertama, iaitu bahagian Qamus Al-Quran. Saya serahkan kepada Ustaz Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah berada pada siri yang ke-36, yang insya-Allah pada siri ke-36 ini saya mengambil bagian kamus kata dasar pada muka surat ke-162. Jadi tuan-puan, pelajar-pelajar yang mempunyai buku Dr. Wan Rosli Wan Ahmad ini warna hijau, baik yang baru ataupun yang lama ya, boleh buka pada muka surat ke-162 pada buku baru kita 162 pada huruf fa ya, lanjutan huruf fa yang semalam. Ini dia. Jadi kita memang dalam kamus kata dasar ini, bagi tuan-puan yang baru mengikut live kita, kita hanya mencari kata dasar dalam Al-Quran ini yang kodnya 3 ba dan 4 ba sahaja dahulu. Kenapa? Karena memang dengan kod 3 ba dan 4 ba ini itu menandakan kata itu selalu dan kerap muncul di dalam Al-Quran. Maka kita selesaikan dulu yang kod 3 ba dan 4 ba. Macam mana kita nak tahu kod 3 ba dan 4 ba? Dalam buku itu ada kotak warna. Kotak warna itu ada warna ya. Nah, ada yang 1 kotak warna saja. Kalau ada 3 bermakna itu 3 ba. Kalau ada 4 kotak warna bermakna itu 4 ba. Baik tuan-puan, kita mulakan pada huruf fa
ra dan qaf ya, faraqa. Muka surat ke 162 bahagian bawah. Jadi ada dua fiil di sini ya, dan dua-duanya beza makna. Ya, dua fiil yang berbeza dan beza makna. Yang pertama faraqa yafruqu, dia ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Itu kalau dimaknakan memecahkan, pecahkan, belahkan. Sementara ada lagi fiil yang kedua adalah fariqa yafraqu. Dia ikut wazan fa'ila yaf'alu. Di sini dimaknakan rasa takut. Ya, jadi macam mana nak bezakan? Itu tak terlalu sulit, tak terlalu sukar untuk membezakannya. Kenapa? Karena memang dari fiilnya saja, harakat fiilnya sudah berbeza. Yang satu menggunakan fa'ala yaf'ulu wazannya, yang satu menggunakan fa'ila yaf'alu. Itu dia. Lepas tu ada kata terbitannya adalah farqun. Farqun ini kalau fiilnya belahkan, berarti kata terbitannya adalah farqun belahan. Lepas tu ada pula firqun. Firqun ini bagian yang terbelah, bahagian yang terbelah. Lepas tu ada kata-kata firqatun dengan makna fariqun. Ini firqah ini selalu kita dengar dalam bahasa Melayu. Firqah itu bermakna kumpulan. Lepas tu ada fiilnya tafarraqa, tafa'ala. Kalau tuan-puan rujuk muka surat ke-14, dia ikut wazan tafa'ala yatafa'alu, tafarraqa yatafarraqu. Sebenarnya tuan-puan, dalam huruf fa, ra dan qaf ini ada lagi satu yang tak ada di sini. Sebenarnya banyak dia disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Dia mengikut wazan farraqa. Ya, farraqa yufarriqu. Di sini tak ada, boleh tuan-puan tambahkan ya. Kenapa? Karena memang farraqa yufarriqu ini banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ini ada tentang ayat tentang sihir ya, tentang sihir. Wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di tengah-tengahnya nanti tuan-puan akan dapati fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu dia. Jadi dia menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu. Farraqa yufarriqu. Itu dia. Lepas tu dalam ayat lain kita akan jumpa lagi surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah banyak juga kita akan jumpai dengan menggunakan kata-kata faraqa yafruqu. Misalnya pada ayat wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa iz faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian bahra, lautan. Itu ini cerita tentang kaum Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Itu dia. Lepas tu dalam surah Ar-Rum juga tuan-puan akan dapati dengan menggunakan kata-kata huruf fa, ra dan qa ini. Dia menggunakan wazan tafarraqa pada ayat wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Ar-Rum ayat ke 14. Boleh tuan-puan tengok nanti pada surah Ar-Rum ayat ke-14 dia menggunakan kata-kata tafarraqa, yatafarraqu, tetapi fa'ilnya jamak ya, fa'ilnya antum maka menjadi fa'ilnya hum maka menjadi yatafarraqun. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Itu dia. Baik tuan-puan, kita teruskan pada kata yang sebelahnya. Ni kita naik ke atas, masih pada muka surat yang sama, pada huruf fa, ra dan ya. Ini tak banyak ini. Kata yang dihafaz tak banyak. Tapi dalam Al-Quran banyak akan dijumpai. Dia ada huruf fa, ra dan ya. Fiilnya adalah iftara. Ya. Iftara, yafta,
Ifta'ala yafta'ilu, iftara yaftari. Itu dia. Iftara yaftari. Tuan-puan rujuk pada muka surah 14. Ada if di depan kan, ada ta lagi. Ada berarti sukun ya, maka dia ikut wazan ifta'ala. Tapi karena dia ada huruf ilat di belakang, maka dia macam-macam agak sumbang sikit dengar. Jadi tapi macam itulah, kalau huruf ilat tu memang merosakkan. Iftara yaftari, ifta'ala yafta'ilu. Itu dia. Apa maknanya mereka-reka? Lepas tu ada kata-kata fariyun. Fariyun ini bermakna pelik. Pelik ya. Dalam Al-Quran tuan-puan akan banyak jumpai dengan menggunakan kata-kata iftara ini. Misalnya pada surah Al-A'raf. Ya, Al-A'raf, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiban in udna fi millatikum. Ya, pada surah Al-A'raf ayat ke-89. Qad iftaraina. Di sini iftara saja, tetapi dalam ayat ini qad iftaraina 'ala Allahi. Iftaraina. Dia disambungkan dengan domir nahnu di belakang, makanya menjadi iftaraina. Itu dia. Lepas tu pada surah-surah lain, ayat lain nanti ada juga akan tuan-puan jumpai ya. Misalnya pada ayat am yaqulu naftarah. Am yaqulu naftarah. Ini kata-kata ini banyak selalu kita dengar dalam Al-Quran. Am yaqulu naftarah. Dia menggunakan kata-kata iftarah, tetapi ada ujungnya ha di situ. Itu adalah dhamir. Am yaqulu naftarah qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ini. Qul in iftaraituhu. Dia menggunakan kata-kata iftara juga. Kebanyakan memang kata-kata iftara dalam Al-Quran ini disambungkan dengan dhamir. Maka ya di situ menjadi sukun. Pertama iftara ini kan tak ada nih, tak ada baris, iftara saja. Tetapi kalau disambungkan dengan dhamir di belakang maka menjadi iftaraina, iftaraituhu. Jadi kita harus jeli dan teliti. Baik tuan-puan, lepas tu kita turun ke bawah. 3 huruf yang lain. Ada huruf fa, sa, dan da. Ini dia. Fa, sa, da. Okey. Fa, sa, da. Ya, ada fasada bermakna rosak. Fasada yafsudu. Fasada yafsudu bermakna rosak. Lepas tu ada fi'il afsada. Afsada ini fi'il juga. Apa beza dengan fasada? Fasada 3 huruf. Sementara afsada dia tambah 1 huruf. Afsada mengikut wazan af'ala, ya, bermakna merosakkan. Kalau af'ala bermakna mudhari'nya yuf'ilu. Kalau kita tengok pada muka surah 14, maka afsada mudhari'nya adalah yufsidu. Itu dia. Lepas tu ada kata-kata fasadun. Fasadun bermakna rosak. Okey. Kalau kata-kata fasad ini banyak kita dengan huruf fa, sin dan dal ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Sangat-sangat banyak. Maka dia kodkan di sini dengan 3 ba ya. Banyak kita jumpai dalam Al-Quran, misalnya dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. La tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat kerosakan ya, merosakkan fil ard di bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Lepas tu ada lagi ayat setelah itu, ala innahum humul mufsidun. Mufsidun ini adalah isim fa'il ya. Isim fa'il humul mufsidun dia ambil dari kata mana? Kata-kata mufsidu ini dia asalnya adalah dari afsada. Afsada ini kan fi'il. Macam mana boleh menjadi mufsid? Itu dia. Afsada yufsidu ifsadan wa mufsadan fahuwa mufsidun. Itu dia. Maka itu dalam tasrif ya. Tasrif sorob. Mufsidun ini diambil dari kata-kata afsada. Ya, isim fa'ilnya. Apa makna mufsidun ini? Orang yang berbuat kerosakan. Banyak tuan-puan akan kita jumpai kalau kita cari dalam Al-Quran.
dengan menggunakan huruf fa, sin dan dal. Tetapi kita tak akan senaraikan semua. Terakhir kita senaraikan yang selalu kita dengar itu dalam surah Ar-Rum, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zaharal fasadu, dia menggunakan kata-kata terbitan ni. Fasadun, kerosakan. Telah tampak kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Dalam surah Ar-Rum. Baik tuan-puan, itulah 3 ya. Saya tak akan banyak senaraikan kata dasar dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang sepatutnya dan sebaiknya setelah kita senaraikan ini, setelah kita bacakan, setelah kita cari dalam Al-Quran, kita hafaz. Jadi tak perlu banyak-banyak. Nanti banyak pening pula kita nak hafaz kan. Sekarang kita teruskan mencari ya kata dasar yang ada pada surah Yasin. Yang mana tuan-puan, sekarang kita berada pada ayat ini. Qalu ta'irukum ma'akum a'izukirtum bal antum qaumum musrifun. Nah, ini ayat kita. Kita teruskan ya. Kita langsung saja. Ini panjang ayat kita tetapi tak akan banyak yang akan kita senaraikan katanya. Kenapa? Karena dari ayat ini tak semua kata-katanya memiliki kata dasar. Ada juga dia tak mempunyai kata dasar. Okey, baik. Kita mulakan dengan qalu. Ini qalu. Jumpa lagi dengan qalu. Jumpa lagi dengan qalu. Kalau tuan-puan ikut live dah beberapa kali ini dah tahu ni maknanya. Ya. Qalu ada waw sukun, ada alif. Maka waw sukun dengan alif ini adalah huruf tambahan. Terus saja. Kita cepat saja ya. Jadi tinggal 3 huruf. Qa, alif, lam. Jadi kalau ada kata dengan alif di tengah, alif bukan huruf dasar. Alif itu bukan huruf asli dia. Kenapa? Alif ini dia bentuk perubahan saja. Kalau tak huruf waw, huruf ya. Maka kita tengok, kita ganti dengan waw ya. Kita try qaf, waw, lam. Ini sebenarnya kata-kata qala ini sudah tak asing lagi. Di tengah kita bersama, tuan-puan yang selalu ikut live, tak akan asing lagi. Okey, kita tengok pada muka surat 173. Ni. Dia qala berkata. Ni, qala berkata. Habis tu macam mana dia boleh berubah menjadi qalu? Ini dia berubah fa'ilnya. Qala, 1 orang berkata. Qala, 2 orang berkata. Qalu, mereka berkata. Okey, mereka berkata. Ini dia. Kemudian ada kata-kata ta'irukum. Ada kata-kata ta'irukum. Ta'irukum ini sebenarnya dia adalah gabungan dari ta'iru ditambah kum. Ni kum. Jadi kum ini tak perlu kita cari. Dia tak ada kata dasar. Kum ini adalah dhamir ya. Kum. Antum. Kamu semua. Ta'irun. Ta'irun ada 4 huruf. Setiap yang 4 huruf ada alif. Maka alif itu adalah huruf tambahan. Kalau kita tengok wazan, apa wazan yang sesuai? Fa'ilun. Ini wazannya adalah fa'ilun. Okey, ta'irun. Maka fa. Setelah fa ini ada huruf alif zaidah, huruf tambahan. Maka huruf aslinya adalah huruf fa, ain, lam. Huruf ta, huruf hamzah, huruf ra. Apakah huruf hamzah? Kita tengok. Jumpa tak nanti kalau kita huruf hamzah kita jadikan huruf asli dia. Boleh tuan-puan tengok ya, huruf ta, hamzah, alif. Jumpa tak? Kalau tak jumpa bermakna ada yang diubah. Kita tengok dulu huruf ta ya. Ini dia. Sebenarnya kalau kita lurus-luruskan macam tu kan. Ada tiga huruf dah. Ada ta, hamzah dan ra. Tetapi sebenarnya tak ada. Tengok ya tuan-puan. Ta, ba'a. Langsung terus ke ta, ba'a. Tak ada ta, hamzah. Tak ada.
Bermakna apa? Bermakna hamzah ni dia bukan huruf asli sebenarnya. Bukan huruf asli dia. Dia adalah huruf yang diganti. Dalam ilmu i'lal ini adalah penggantian huruf. Ya, di dalam ilmu i'lal sharab di'iklalkan. Ya, dalam ilmu sharab ini di'iklalkan namanya, diganti. Apa yang diganti? Sebenarnya adalah kalau tak huruf waw, huruf iya. Huruf ilat itu kan huruf iya, huruf waw. Diganti ke hamzah. Apa yang menyebabkan dia diganti? Alasannya adalah setiap, tuan-puan ya, boleh setiap ikut wazan fa'ilun dah setelah alif zaidah, ini kan posisi dia sebenarnya aslinya to ya ro. Ini aslinya ini tuan. Tuan, to ya ro. Kita tengok di sini kalau kita masukkan to yirun. Kan? To yirun. Disebabkan huruf iya kan huruf ilat. Ya, huruf iya, huruf ilat jatuh setelah alif zaidah. Ini setelah alif zaidah, setelah alif tambahan wazan fa'il, maka dia diganti dengan hamzah. Itu memang dah ketentuan dia. Ini i'lal dalam ilmu sharaf. Maka to ya ro menjadi toyirun menjadi toirun. Itu tuan-puan. Maka kita tengok pada huruf to, ya dan ro, ya. To, ya dan ro. Ini dia. Boleh to, ya, ro. Ada kata-kata to'irun, ada. Ini dia. To'irun. Nasib malang. Burung, kita tak guna burung, tak nyambung kalau burung. Nasib malang atau malang. Ya. Jadi itulah dia kaedah, salah satu kaedah apa namanya dalam ilmu sharaf. Kalau ada wazan fa'ilun setelah alif zaidah itu huruf ilat, maka diganti dengan hamzah. Maka dia menjadi ta'irun, ta'irukum, bermakna ya nasib malang kamu semua itu. Itu mereka berkata nasib malang kamu semua itu. Kamu nasib malang itu, ya. Nasib malang kamu semua. Bahasa sederhana. Okey. Ta'irukum ma'akum. Ya, dia ayat sebelumnya kan berkata, kamu semua ini membuat nasib malang pada kami. Ada kan ayat sebelumnya menceritakan macam itu. Langsung qalu, mereka berkata, siapa yang mereka itu yang diutus itu berkata. Utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum. Yang nasib malang kamu itu semua itu memang dari kamu semua, bukan karena kami. Itu ma'akum. Dari kamu, ya. Berasalnya dari mana? Dari kamu semua. Bersama kamu ini. Ma'akum boleh bersama kamu atau boleh dari kamu semua. Asalnya bukan dari kami. Itu dia. Oke. A'in. A'in ini dia adalah gabungan hamzah dan in, ya. A'in zukirtum. A'in hamzah. Hamzah ini adalah hamzah istifham. Apakah? Ya. In plus in. A'in. Ini tak perlu kita cari kata dasar, tak ada. Apakah? In zukirtum. Sekarang kita cari zukir. Zukirtum. Ada tum di belakang, tum tak perlu kita cari. Tum ini adalah tum. Domir antum tu tum belakangnya. Misalnya banyak menggunakan kata-kata tum ini, ya. Sekarang kita cari zukir. Zukiru, asalnya zukiru. Kenapa boleh jadi zukir? Karena dia bersambung dengan tum ini. Jadi asalnya zukiru, ya. Zukir. Ini dia. Zukir. Kalau tuan-puan tengok, dia ada 4 huruf. Ada huruf za, huruf kaf, huruf ro. Sebenarnya ini senang saja. 4 huruf ini, ya, 4 huruf.
Kalau ada 4 huruf, ini dia. Ini adalah sebenarnya zukir ini. Ada tiba-tiba ada baris depan, baris bawah. Baris depan, baris bawah. Zukir. Ini adalah fi'il majhul. Sama yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Ini adalah fi'il majhul ini. Majhul itu apa? Boleh tengok nanti penjelasan Ustaz Agung. Zukir. Dia maknanya pasif, tak aktif. Kalau misalnya menulis, majhulnya ditulis. Ini zukir. Ini dia. Bermakna asalnya adalah zakkara. Bukan zukir tiba-tiba jadi zukir. Asalnya biasa saja. Zakkara fi'ilnya. Karena dia dimajhulkan maka menjadi zukir. Ya. Asalnya zakkara yuzakkiru. Bermakna ini ikut wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Fa'ala. Zakkara yuzakkiru. Fa'ala yufa'ilu. Okey? Fa'ala. Bermakna huruf tambahan dia adalah huruf syabdu ini. Ain bermakna huruf aslinya adalah huruf za, huruf kaf dan huruf ra. Okey. Sekarang kita tengok. Kita tengok makna pertamanya dulu. Za, ya, huruf za, huruf kaf, huruf ra. Ini dia. Boleh tuan-puan tengok. Huruf za, huruf kaf, huruf ra. Ada zakkara, mengingatkan. Ya. Zakkara, mengingatkan. Kalau zukiru, diingatkan. Mengingatkan, diingatkan. Okey? Diingatkan, mengingatkan, diingatkan. Diingati. Okey, diingatkan. Baik. Okey. Jadi in zukirtum. Apakah karena kamu diberi peringatan? Nih. Apakah karena kamu zukirtum? Kamu diberi peringatan. Diingatkanlah maknanya. Bal ini tak perlu kita cari. Bal antum, bal akan tetapi. Bal akan tetapi. Antum, kamu semua. Qaumun. Ini yang kita cari. Qaumun. Qaumun. Tuan puan tak perlu agak susah mencari ya cara kata dasar karena ini adalah 3 huruf. Ada huruf qaf, huruf waw, huruf mim. Okey. Tetapi kamu semua. Qaumun musrifun. Qaumun nih. Huruf qaf, waw dan mim. Okey, huruf qaf, waw dan mim. Ini dia. Ini dia. Pada muka surat ke 173. Ini di bawah dia. Qa, waw dan mim. Naik kita ke atas. Nih. Ada kata-kata qaumun. Qaumun ini ya. Bermakna kaum. Ini dah biasa dah. Tuan-puan pun tak tengok kamus pun dah tahu. Kaum ini bermakna kaum. Kamu semua ni. Tetapi kamu semua ni qaumun. Kaum. Qaumun apa? Qaumun musrifun. Qaumun musrifun. Musrifun. Ini dia. Musrifun. Kaedah senang mencari kata dasar. Tuan puan jumpa waw dan nun. Waw sukun nun. Terus buang. Tak payah ini dipikirkan karena waw dan nun ini adalah huruf tambahan dia. Ya. Kita terus ketepikan. Banyak menggunakan waw nun. Muslimun, musrifun, mu'minun. Apa lagi? Apa lagi? Mukrimun. Banyak. Pokoknya ada waw dan nun ini. Ketepikan saja. Ya. Kita ketepikan. Tinggallah musrif. Ini dia. Musrif. Ini ikut wazan muf'ilun. Muf'ilun. Jadi kalau ada 4 huruf, dah 4 huruf macam ni, ada mim di depan, maka kaedah senangnya mim di depan ini adalah huruf tambahan dia. Tinggal fa, ain, lam, tinggal huruf sin,
huruf ra, lepas tu huruf fa. Boleh kita cari huruf sin, huruf ra, huruf fa. Boleh tuan-puan buka muka surat ke 122. Ni 122 ada huruf sin, ya, huruf ra, huruf fa. Asrafa, berlebihan. Berlebih, ya, berlebihan. Asrafa. Macam mana asrafa ini boleh menjadi musrifun? Ni. Asrafa yusrifu israfan wa musrafan fahuwa musrifun wa dzaka musrafun. Musrifun ini adalah isim fa'ilnya dari asrafa. Asrafa maknanya berlebihan. Kalau musrif, orang yang berlebihan. Bermakna yang berlebihan, ya. Ini bermakna kaumnya kaum yang apa? Kaum yang berlebihan, berlebih sangat. Terlalu berlebih. Qalu ta'irukum ma'akum. Ya, tuan-puan, mereka berkata, nasib baik malang kamu, nasib malang kamu itu ya karena kamu itu bersama kamu. Karena kamu, bukan karena kami. Bukan karena kami memberi peringatan kepada kamu, kamu bernasib malang, bukan itu. Qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum, nasib malang itu ya dari kalian semua. In zukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan? Kamu ini semua adalah kaum yang berlebihan. Itu tuan-puan dari saya pada pagi hari ini mengenai kata dasar Al-Quran dan senarai kata-kata mencari kata dasar pada surah Yasin, ya, yang mana pada pagi hari ini kita berada pada ayat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada yang tuan-puan ingin tanyakan, boleh tinggalkan di ruang komen. Kemudian tuan-puan, kita sudah cari, ya, semua kata-kata yang ada kata dasar ada semua di dalam buku ini. Bermakna sangat-sangat dianjurkan tuan-puan yang belum punya buku ini untuk mendapatkannya. Sangat bermanfaat, insya-Allah, membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sangat membantu. Jadi tuan-puan yang belum punya buku ini boleh, seperti yang telah dikatakan moderator tadi, boleh hubungi nombor yang berada pada Facebook kita. Terima kasih. Itu dulu dari saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira, diucapkan kepada Ustaz Anggah memberi pencerahan mengenai dengan surah Yasin dan juga Qamus Al-Quran. Suka saya ingatkan di sini untuk tuan-tuan dan juga perempuan yang sedang mengikuti pengajian kita pada pagi ini, jangan kita bakhil dalam menuntut ilmu. Bahkan kita sebarkan, luaskan. Jangan menekan butang share. Sebahagian set di sebelah kiri bawah, tekan butang share supaya ramai dapat mengambil manfaat, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, kita serah majlis kepada Ustaz Agung untuk bahagian yang kedua, iaitu kaedah yang terpilih dalam Al-Quran Al-Karim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan belajar kaedah terpilih 15 pada hari ini, iaitu mengenai jamak salim dan taksir. Jamak salim dan taksir. Jadi kita memahami jam'ul, dia tu ada jamak, ada taksir, ada salim. Ada salim, jamak taksir dan jamak salim. Jamak tu ada tanya ni.
Okey, jamak tu adalah kata yang memberikan makna banyak. Contoh, kalau dalam bahasa Melayu, itu buku atau kitab, itu satu je. Tapi kalau kitab-kitab atau buku-buku, itu jamak dia. Dalam bahasa Melayu, dia buat jadi double, buku-buku. Apa lagi? Pakaian-pakaian, rumah-rumah, itu jamak. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia tambahkan plus S. Ya, ya. Tapi kalau bahasa Arab, dia ada bentuk khas dia. Atau wazan khas dia. Nah, jadi ada bentuk khas atau wazan dia. Dia tak boleh tambah S saja. Kalau bahasa Arab berarti tambah sin saja, tak ada. Dia ada bentuk khas dia atau dinamai wazan dia. Sebab itulah dalam bahasa Arab kena kita memahami wazan untuk sebelum ni fi'il. Sekarang ni kita memahami jamak dan wazan-wazan dia. Jadi kita kena tahu wazan dia juga dan memahami apa itu jamak. Jadi jamak itu adalah kata yang menunjukkan makna banyak. Dia ada dua. Ada jamak taksir, ada jamak salim. Apa perbezaan dia? Kita tengok. Perbezaan dia adalah, contoh dalam manzilun. Manzilun ni makna dia rumah. Kalau kita jamakkan, jadi dia manazil. Ni rumah-rumah. Lepas tu, contoh ayatun. Jamak dia ayatu. Ni contoh. Lepas tu yang bawah dia mursalun. Jamak dia mursaluna. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama ni manzilun, manazil, ini dinamai jamak taksir. Yang bawah ni, yang dua ni, ini dinamai jamak salim. Apa perbezaan dia? Kenapa yang ini dinamai jamak taksir? Kenapa yang ini jamak salim? Yang pertama kita ketahui bahawasanya jamak taksir tu bermakna pecah. Dia pecah. Pecah dia macam mana? Sekarang tuan-tuan dan puan-puan tengok, manzilun ini bentuk mufrad, bentuk tunggal dia, bentuk singular dia. Bila mana jadi plural atau jamak, bentuk mim, nun, zai, lam itu terpecah dia. Ada tambah alif sini jadi terpecah. Bentuk dia tak serupa sangat dengan bentuk singular dia. Berpecah dia atau tak serupa dengan bentuk singular dia. Kalau yang bawah ni berbeza dengan yang bawah. Berbawah ni sama saja. Cuma tambahkan imbuhan saja. Perbezaannya yang bawah ni cuma ditambahkan imbuhan alif ta. Sini ditambahkan imbuhan waw nun. Yang lain ni sama saja. Kalau sini ada alif tengah-tengah dia, ada tambahan dia. Ada tengah-tengah dia, jadi pecah dia, bentuk dia tak serupa sangat bentuk awal. Tapi kalau ayatun, ini sama dengan bentuk yang ni, cuma tambahkan dengan imbuhan alif ta. Yang ni pun juga sama dengan bentuk semula dia, cuma tambahkan dengan waw nun. Sebab itulah ini ni dinamai salim. Salim ni maknanya selamat. Selamat dia tak pecah dia. Tapi kalau yang taksir ni pecah. Okey. Jadi kalau taksir tu pecah. Di dalam kitab ada pada muka surat 43. Dalam kitab ada sana tu manzilun, manazilu, sahibun. Sahib makna dia teman. Hari tu Ustaz Farid dah jelaskan, dia ada banyak perkataan bahasa tu yang bermaknakan kawan atau teman. Ada sahibun, qarinun, sadiqun, banyak lagi. Rafiqun, ada banyak. Jadi dah jelaskan sama Ustaz Farid. Ni sahibun, jamak dia ashab. Ashab. Sahibun ni kawan atau sahabat. Ashab jamak dia sahabat-sahabat atau kawan-kawan. Okey. Di bawah tu ayatun. Ayatun bermaknakan tanda ataupun ayat. Jamak dia ayatun. Mursalun, utusan.
Jamak dia mursaluna, utusan-utusan. Kalau dia ni berbentuk isim fa'il, kalau dia ni semalam kita dah belajar isim fa'il kan? Kalau dia berbentuk isim fa'il ataupun berbentuk isim maf'ul kita dah belajar juga. Dia boleh kalau nak kita jadikan dia jamak, cukup tambahkan waw dan nun saja. Kita hanya tak perlu tambahkan waw dan dengan nun saja. Semalam kita ada belajar isim fa'il kan? Katibun. Tambahkan waw dengan nun untuk jamak dia. Katibuna. Itu saja. Kafirun, kafiruna. Itu isim fa'il. Jadi kalau isim fa'il dengan isim maf'ul, kalau nak kita jadikan dia jamak, tambahkan waw dengan nun. Apa tu isim fa'il, Ustaz? Apa tu isim maf'ul? Sila tuan-tuan dan puan-puan rujuk lagi di kaedah sebelum ni, semalam. Okey. Kita tengok Dr. Warisli dah buat sini ni perkiraan dia. Jamak taksir tu anggaran dia 70% dalam Al-Quran yang digunakan. Banyak jamak taksir. Kalau jamak salim ni 30% dalam Al-Quran. Jadi paling banyak tu jamak taksir lah. Padahal jamak taksir ni kita tak boleh nak tahu dia, tanda-tanda dia tak ada. Kalau jamak salim ni ada tanda dia alif dan ta. Kalau jamak salim ni ada tanda dia waw dengan nun. Kalau jamak taksir ni tak ada tanda-tanda. Tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Arab kitab adalah kitabun. Kitabun. Ni satu kitab je. Kalau kita nak jamakkan dia jadi kitab-kitab, kutubun. Di sini ni jamak dia kutubun bentuk dia. Sini ni manazil, tak serupa dia. Dan dia pun dari bentuk awal dia pun tak sama. Kitabun berubah jadi kutubun. Tak berpecah dia. Dia jadi jamak taksir ni dia tak ada tanda-tanda. Tapi itu pula yang paling banyak dalam Al-Quran. Macam mana nak senangkannya? Nak senangkan kita mencari tahu jamak taksir tu, Dr. Warusli dalam setiap dalam kamus yang telah dibuat Dr. Warusli di sini pun dah ada dibagikan jamak taksir tu. Jamak taksir ditulis sini sekali. Contohlah pada muka surat 137 boleh tuan-tuan tengok suratun, ada jim di sini kan? Jim ni ini bermaknakan jamak selepas dia. Jamak dia apa? Suwarun. Ni suwarun. Kalau yang jim selepas dia aswatun. Ni pun juga. Ini alif ta sini ni bukan jamak muannas salim sebabkan yang ini ni bukan tak. Kalau jamak muannas salim selalunya bentuk semula jadi dia, bentuk singular dia pakai ta ni, ta yang bulat ni. Kalau ini bukan. Okey. Ni sonamun, asnamun. Sonamun, asnamun. Ini jamak taksir. Mana lagi? Banyak lagi jamak taksir kalau kita tengok. Kalau ini ni baru jamak muannas. Ni jamak baru ni jamak salim nama dia. Solatun. Ni pakai ta di akhiran dia sama macam ni. Sama macam tu. Solatun, mana tadi? Solatun. Jamak dia solawatun. Jamak salim. Mana lagi Banyak sini sebenarnya dalam Al-Quran banyak. Kita cari yang jamak-jamak dia. Muka surat 140. 140. Dhaifun. Dhaifun yang lemah. Jamak dia du'afa'u atau di'afun. Yang lemah. Di'afun, jamak dia adha'afun. Ini jamak taksir ni dua-dua ni. Sebab tak ada waw nun, tak ada alif ta. Okey. Mana lagi Kita cari sampai kita nampakkan perbezaan dia. Macam ni. Tariqatun, cara. Tara'iqu. Ni jamak dia, cara-cara. Ini jadi jim ni tanda dia jamak selepas dia. Sama ada jamak tu jamak salim ke jamak taksir. Kalau sini ni jamak taksir, tak ada waw nun dan tak ada alif ta, tu jamak taksir. Okey, kita cari lagi sampai puas. Ni. Tiflun, kanak-kanak. Atfalun, ni jamak dia. Ada jim sini kan, atfalun. Ini jamak taksir. Okey. Okey, sampai sana saja dulu. Banyak lagi. Ni ada jim lagi. Banyak yang boleh kita baca, yang boleh kita cari jamak taksir tu dalam kamus-kamus. Ada tanda dia, ada jim sana. Macam tadi tu.
Jadi dalam kitab Dr. Warusli ini muka surat 43, Dr. Warusli pun dah senaraikan wazan-wazan. Sebenarnya lagi banyak wazan tu. Wazan-wazan untuk jamak taksir. Sini ada af'alun. Af'alun. Af'alun, ada fu'ulun, ada mafa'ilu, ada af'ulun. A'naqun. Unukun. Makna dia leher. Leher. Jamak dia a'naqun. Jamak dia. Di sini pun dah tulis dengan Dr. Warusli itu. Kita cari dulu. Ni dia. Ni. Unukun. Unukun. Jim. Ada jim sini. A'naqun. Leher. Unukun. Jim dia a'naqun. Okey. Jadi leher makna dia. Ni banyak ni yang kalian dah disenaraikan sini wazan dia, maknanya dia banyaklah digunakan wazan seperti ini untuk jamak taksir. Lepas tu uyunun. Uyunun ini bentuk mufrad dia, ini jamak dia. Bentuk mufrad dia atau bentuk singular dia adalah ainun. Mata. Kita cari sini. Ainun, cari ain. Cari ainun. Ni ainun, mata. Mata air. Kalau sini uyunun kan? Berarti ni dia. Mata air. Ni. Mata air. Lepas tu manazilu. Manazilu ni apa ni kata dasar dia? Cari yang sejajar dengan fa ain lam, berarti nun, zai dan lam. Nun, zai dan lam. Kita cari. Apa bentuk mufrad dia? Nun, zai dan lam. Nun, zai dan lam. Jadi kalau kita nak cari bentuk singular dia, nak cari bentuk mufrad dia, kena tahu dulu kata dasar dia. Nun, zai dan lam mana dia? Nun, zai dan lam. Ini dia. Nun, zai dan lam. Kebetulan tak ada di sini. Ni manazil. Ni. Tapi di sini tak tulis bentuk apa dia. Lepas tu anfusun. Cari yang sejajar dengan fa ain lam. Nun, fa dan sin. Berarti fa ain lam kan nun, fa dan sin. Kita cari nun, fa dan sin. Nun, fa dan sin. Ini dia. Sini ada. Anfusun. Mana dia? Anfusun. Sendiri. Kalau nafsun. Ini bentuk mufrad dia. Bentuk singular dia. Nafsun. Jamak dia anfusun. Terjumpa dia kan. Jadi kita kena dapat. Jadi fungsi dari wazan ni kita boleh menerka. Boleh mencari kata dasar dia. Kita letakkan wazan dia. Kita tahu kata dasar dia. Macam mana kita tahu kata dasar dia? Sejajarkan, cari mana huruf yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Okey. Ada lagi banyak kata wazan-wazan yang untuk jamak taksir ni banyak lagi. Tapi yang majoriti lah yang inilah. Ini paling banyak dalam yang ada dalam Al-Quran untuk jamak taksir. Jadi kembali lagi. Jadi kalau untuk jamak salim ni selalunya dia pakai ta sini ya, bentuk singular dia. Kalau yang ini untuk isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ini ada di bawah ni ringkasan dia. Macam juga semalam katibun katibuna, kafirun kafiruna. Itu isim fa'il tu. Boleh kita tengok lagi isim fa'il semalam. Isim fa'il semalam. Mana isim fa'il? Maka kata nama. Ni. Berarti ni, semua isim fa'il ni, kalau kita nak jamakkan dia, tambahkan saja waw dan nun. Berarti ghafiluna, sabiquna, khamiduna, sadiquna, fakihuna, malikuna, qadiruna. Macam tu saja. Itu jadi jamak dia. Jadi kalau isim fa'il dia boleh. Okey? Itulah. Cuma itu saja untuk pada hari ini. Itu mengenai jamak taksir dan jamak salim. Tak? Ya, soalan. Jadi, ada soalan?
Mana? Oh, tadi dah. Jadi itulah tadi kita dah nampakkan macam mana fungsi daripada wazan. Kalaulah kita tahu wazan, lepas tu kita tahu wazan tu perkataan tu dengan wazan apa, kita boleh tahu kata dasar. Macam mana? Sebabkan wazan tu kan ada terdiri dari fa, ain dan lam. Jadi huruf yang sejajar dengan fa, ain dan lam itu adalah kata dasar dari perkataan tu. Macam ni. Manzilun, manazil. Apa tadi wazan dia? Manazil wazan dia adalah mafa'ilu. 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 Fungsi dari wazan, kita dah tahu wazan dia. Kita nak cari tahu kata dasar dia, kita kena tahu wazan. Sekarang yang mana sejajar dengan fa, ain dan lam? Yang sejajar dengan fa, ain dan lam adalah nun. Fa, nun, ain ain, zai. Zai, lam dia lam. Nun, zai dan lam. Jadi jadi kalau kita tahu wazan dan kita dapatkan yang sejajar dengan wazan ni, sejajar ni, huruf-huruf sejajar, maka itulah kata dasar dia. Jadi dengan wazan kita senang nak mencari kata dasar. Dengan wazan kita senang dalam mencari kata dasar. Jadi wazan tu ada wazan untuk fi'il, ada wazan untuk, sebelum ni untuk fi'il tu ada pada kaedah terpilih 3 kalau tak silap saya. Ada juga wazan untuk isim fa'il, kaedah yang sebelum ni ada wazan untuk isim maf'ul. Pada kaedah 13 isim fi'il dengan isim fa'il dengan isim maf'ul tu kaedah 13. Kaedah ke-14 itu untuk wazan nama sifat. Itu ada wazan-wazan dia. Jadi fungsi wazan ni tuan-tuan dan puan-puan memudahkan kita dalam mencari kata dasar. Okey. Kita masuk pada latihan. Latihan yang kaedah ke-15. Ainabun. Ini pilih jamak bagi kata nama di bawah berdasarkan wazan yang diberi. Ni wazan dia dah ada di atas. Af'alun. Tuan-tuan dan puan-puan cuma nak buatkan ainabun. Macam mana jadi jamak dia? Jamak dia ikutkan wazan di atas ni. Berarti ainabun berarti ikutkan sama yang serupa. Samakan dengan atas ni. Berarti ainabun, a'nabun. Contoh mathalun. Samakan dengan atas ni. Berarti amsalun. Tak mungkin yang ni kan? Yaumun berarti ikutkan atas ni. Ayyamun. Ni agak susah sikit. Sebenarnya ada 2 ya sini. Berarti ayyamun sama dia. Syai'un, asya'u, unuqun, a'naku. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Ni senang ikutkan wazan di atas. Yang nombor 2, apakah wazan bagi semua kata nama jamak di bawah ini? Cari wazan dia. Mana wazan dia? Wazan dia ikutkan cari yang sama. Berarti mafa'ilu. Bukan yang ni ya. Yang ni ada ya ya. 6 huruf ni. Ini je 5 huruf. Berarti ikut yang ni dia. Masyarib berarti ikut yang ni dia. Masajid yang ni juga. Carilah tuan-tuan dan puan-puan semua. Lepas tu pilih jamak salim bagi kata nama berikut ini. Marratun. Kalau ada ta nampak ta dia? Kalau ada ta, dia ikutkan yang bentuk yang ni. Macam ni. Okey, berarti marratun berarti marratun. Okey. Mukramun. Kalau tak ada ta ni kan? Berarti dia ikutkan yang ni. Kalau dia jamak salim pakai ni waw nun. Berarti sini ni mukramuna. Munzilun berarti munziluna. Boleh tuan-tuan kerjakan. Ni macam mana ni? Catikan baris. Fu'ulun. Berarti sini ni bagi baris dia sesuai dengan wazan dia. Fu'ulun berarti sini rusulun. Fu'ala'u berarti sini ulama'u. Ikutkan saja baris dia. Dah disenangkan dah. Jadi itulah nampak kita bagaimana fungsi daripada wazan tu. Kita boleh bagi baris, kita boleh cari kata dasar. Macam tu. Jadi senang kita kalau kita lah tahu, kalau kita hadam dan boleh menggunakan wazan yang dah kita hafal, itu pun akan mempermudah kita dalam mencari kata dasar ataupun membagi baris perkataan yang tak ada baris. Okey.
Mungkin itu saja terlebih dahulu pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi selama ni dah 15 kaedah untuk yang batch yang sekarang ni 15 kaedah, itu semua tu masih ada, dia tu berkelanjutan semua. Dari awal kita belajar kata dasar, lepas tu huruf illah ni kan yang mempersulit kita lah, membuat kita tersasar. Naik sikit kita memahami kata kerja ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Semua fi'il ni ada wazan dia. Lepas tu naik lagi itu kata isim fa'il atau nama pelaku. Itu pun ada wazan dia. Dalam bab yang sama, dalam kaedah yang sama pun kita belajar isim maf'ul atau yang dimangsa, itu pun ada wazan dia. Lepas tu kita naik lagi kaedah terpilih 14 mengenai kata nama sifat, apa lagi? Kata nama sifat sighatul mubalaghah. Itu pun ada juga wazan dia. Yang hari ni kita belajar jamak taksir dan jamak salim. Itu pun ada wazan dia. Jadi dalam bahasa Arab ni memang tak boleh lari daripada wazan. Sebabkan wazan ni sangatlah penting bagi kita memahami untuk mencari kata dasar. Jadi semoga saja apa yang kita kongsikan pada pagi hari ini boleh bermanfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Kalaulah tak faham, sila dirujuk lagi siri-siri sebelum ni, iaitu apa lagi pada siri yang ke-16 . Ini sama tajuk dengan siri ke-16. Sila rujuk lagi di YouTube kita ataupun di Facebook kita. Ataupun kalau tak faham boleh tanya direct ke nombor yang ada ataupun langsung ke Facebook yang ni. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Agong kerana memberi pencerahan mengenai kaedah terpilih, jamak dan sebagainya yang kita dengar tadi. Jadi sekarang ni tanpa melengah masa, kita terus sahaja pergi ke bahagian yang ketiga insya-Allah pada pagi ini, iaitu perkataan seerti di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan masuk, kita rujuk pada muka surat yang ke-220. 225, 226. Sambungan yang semalam. Okey. Kita lihat pada muka surat yang ke-226. 200 berapa? 26. Perkataan dalam bahasa Arab dairatun, dairat, alaihim dairatus sawu, alaihim dairatus sawu, dalam surah Taubah juzuk yang ke-11, page yang pertama. Okey, maksudnya dalam bahasa Melayu dairah. Dairah ni dalam bahasa Melayu daerah, tapi bahasa Arab bukan daerah. Bahasa Arabnya adalah maksudnya bencana, bala, musibah. Kemudian da'wahum. Da'wahum dalam bahasa Melayu dakwah lah. Bahasa Arab da'wahum bermakna ucapan mereka ataupun kata-kata mereka. Da'wah, bahasa Melayu dakwah, bahasa Al-Quran bermakna seruan. Dakwah samalah, lebih kuranglah. Doa pun boleh juga. Dalam bahasa Arab makna doa, isim masdar kepada da'a yad'u da'watan. Kada makna dekat, dekat, kada. Dalam bahasa Arab kada maksud hampir-hampir, dekatlah. Sebab apa kada dekat?
Kalau kita mati kan, kada kad, kad lah. Kad. Kad tu makna dekat. Jadi kada itu adalah hampir-hampir. Darra. Dalam bahasa Melayu tak sebut darra, sebut der. Der. Jadi bila sebut dera, darra itu adalah maksudnya kesusahan. Susahlah bila susah darra dalam mana bahasa Arab lah. Dubur, kalau kita dubur punggung lah belakang. Dubur dalam bahasa Al-Quran bermaksud bahagian belakang. Tapi dubur bahasa Arab, dubur juga bahasa Melayu sama. Yan'ih. Yan'ih. Enak. Enak ni bahasa Melayu. Tak tahu kat mana samanya. Yan'ih enak. Tak tahu kat mana sama. Wallahu alam. Tapi maksudnya ranum ataupun masak. Fan kullu man 'alaiha fan dalam surah Ar-Rahman. Fan adalah bermaksud kita panggil fan ni fana. Dalam bahasa Melayu fana, fan. Dalam bahasa Arab fan ni maksudnya yang binasa. Akan binasa. Dunia yang fana. Dunia yang binasa akan binasa. Fitnatun fitnah. Ujian dalam bahasa Melayu fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah tu bermaksud ujian ataupun tekanan ataupun azab. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah, tuan-tuan kena faham fitnah, dia ada banyak makna. Belasan ataupun puluhan makna fitnah. Fitnah yang bahasa Melayu ni, maksudnya fitnah mengada-adakan cerita yang tak ada pada orang tadi. Orang tadi dia tidak mencuri. Kamu tuduh dia mencuri. Itu dinamakan sebagai fitnah dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab dipanggil apa? Buhtan. Buhtan. Kita tohmah dia. Tuduh dia mencuri. Buhtan. Kalau fitnah bahasa Melayu maknanya bahasa Arab buhtan. Kalau Irtab, irtaba, irtiab, irtaba itu mengumpat. Mengumpat apa? Menyatakan benda yang benar tapi di belakang orang tersebut. Orang tersebut dia tak sukalah walaupun benar dia kencing malam. Dia kencing tilam malam. Benar. Tapi dia tak suka orang cerita tentang benda tu. Maka kita bagi cerita tentang dia kepada orang lain. Di belakang dia lah. Bukan depan dia. Depan jadi di belakang maknanya mengumpat. Kalau di depan jadi menghina dia, merendahkan dia. Mengaibkan dia. Habita. Habita habis. Habis. Habit. Lain tu, dia lain lah. Sebab ta habit habis, lain. Tapi hampirlah. Maknanya telah hapus, sia-sia, telah hapus, telah. Habita ni maknanya ada sebenarnya perkataan habita ni apa kita panggil ulat bila makan satu benda tu, racun tu, perut jadi kembung. Ingat ke perut tu jadi kembung, kenyang. Rupanya mati dia. Sebab benda tu adalah tipu, benda menipu dia. Nampak macam kembung, macam kenyang, bukan kenyang, mati. Itu racun. Macam tu juga ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dalam surah dalam afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت. Nampak suratul Kahfi, page yang terakhir. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Makna mereka orang kafir ni, mereka buat baik yang ke akhirat ada. Amalan baik itu tak ada. Kosong. Habitah ni asalnya tadilah
berkombong perut binatang makan. Bukan kenyang. Racun, mati tu. Habak ni adalah habuk. Habak ni debu. Habuk. Debu. Dekat lah tu. Walaupun tak sama. Habuk. Ubah A jadi U je. Habuk. Hadisan. Hadis. Cuma hadisan ni dalam Quran maknanya perbualan. Hamalat. Hamil. Hairan. Kita tak sebut hairan, kita sebut heran. Jadi sebab apa keheranan? Makna kebingungan. Bahasa yang formalnya kebingungan lah, bengong. Al-hayawan. Hayawan, kalau kita bahasa Melayu sebut haiwan. Bahasa Arab, hayawan. Hayawan tu bukan masuk haiwan. Hayawan bukan bahasa Arab, bahasa dalam Quran. Bahasa Arab Quran. Hayawan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Page yang terakhir surah tu Al-Ankabut sebelum masuk surah tu Rum. Kalau juzuk 21 tu satu lay semuka. Satu lay plus satu page. Maksudnya kehidupan. Hayawan. Hay daripada hayyun. Hasratan. Hasrat. Maknanya tidak tercapai hasrat. Ataupun menyesal, kecewa, hasrat. Bahasa Melayu hasrat. Bahasa Arab hasrat tu makna lain. Kekecewaan. Sesal, menyesal. Yahtimanna. Hatama. Yahtimanna. Hentam. Yahtiman. Macam dekat. Tapi maksudnya meranapkan, menghentam, meranap. Hilyah, hias. Itu kita kata tak sama, dia hampir sama je. Hias, hilyah. Mana kalau hilyah ni barang kemas. Hijab. Dalam bahasa Melayu hijab, dalam bahasa Arab hijab tu makna tabir, yang menghalang. Tirai. Muhin, hina. Sebab ada hin tu kira hina. Bahasa Melayu, bahasa Arab sama. Kalau muhin maknanya menghinakan, bahasa yang betulnya. Hurumat. Kalau bahasa Melayu kata hormat, bahasa Arab kata hurumat. Bukan makna hormat tu. Hormat makna ihtarama, yahtarimu, ihtiram. Hurumat maknanya adalah pantang. Pantang ni apa? Perkara yang dilarang, perkara yang diharam. Perkara yang diharamkan. Jilid, julud dan julud, jilid. Cuma jilid, julud. Daripada I tukar U. Jilid, julud. Julud tu makna kulit. Jiran, jaro, jiran. Dekat-dekat lah. Makna jiran. Nanti kita akan masuk page yang berikutnya. Pada muka surat 227. Suka saya ingatkan tuan-tuan yang masih belum mempunyai buku ni, maka dapatkan buku ni terlebih dahulu. Alhamdulillah setakat ni hari-hari ada orang order. Tak semesti di Kuala Lumpur saja. Satu Malaysia ada orang order, alhamdulillah. Cuma kita nak tuan-tuan sama-sama mengikuti kita untuk kita faham Al-Quran. Kadang-kadang kata nak faham Quran, faham bahasa Arab. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab nak faham Quran, boleh. Tapi agak susah lah. Sebab teknik cara dia. Teknik. Tuan-tuan pergi ke negara Saudi, pergi ke negara Yaman semua, tuan-tuan nak belajar bahasa Quran. Memang diorang tak ajar lah. Sebab diorang ajar bahasa Arab. Kalau diorang ajar bahasa Quran akan tinggi. Maka tuan-tuan tak akan faham. Maka dia akan ajar bahasa Arab. Bahasa Arab pula, bahasa Arab komunikasi. Supaya orang mudah nak bercakap, pergi beri barang kat pasar, nak bekerja. Kalau seseorang ditugaskan bekerja di Saudi, kedutaan Saudi. Macam mana kena belajar lah. Tapi lebih kepada komunikasi. Dia bukan bahasa Arab Quran. Ini adalah khusus bahasa Arab Al-Quran.
yang tuan-tuan mesti kena dapatkan. Sebab tu kita tak bincang bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab hadis, bahasa Arab ni, bahasa Arab tu khusus kepada Quran. Tuan-tuan nak faham Quran. Bukanlah kita kata negara Saudi semua tak boleh faham Quran. Mereka kalau terang tuan-tuan tak faham lah kot. Ya. Harga buku berapa, boleh call nombor yang ada di situ. Ada di situ, tuan-tuan tanya harga dia berapa. Murah je, dia ada 2 jilid. Jadi buku ni memang patut tuan-tuan sebelum nak baca tafsir ke nak baca apa, ini basic yang asas yang tuan-tuan perlu tahu, kalimah kata dasar Quran. Seperti mana kita nak buat karangan bahasa Inggeris lah. Kalau kita kata belajar baru sebulan, nak suruh buat karangan maqalah ataupun esei bahasa Inggeris, nak suruh buat 3 lai. Tunggu dulu, baru belajar sebulan, buatlah 1 ayat 1 sentence, bagi betul dulu. 1 ayat baru sesuai. Tuan-tuan nak belajar, nak renang dalam lautan tafsir, boleh, tak jadi masalah. Cuma kata dasar Quran ni penting. Ini satu kunci lah untuk tuan-tuan, puan-puan masuk ke dalam lautan yang lebih dalam. Sekarang baru bermain di tepi-tepian baru. Okey. Sekarang ni kita lihat pula perkataan yang seerti pada muka surat yang ke-219. 219 kolom yang ketiga, yang ada 2 di situ, ada bermakna ankaha, ada makna zawwaja. Dua-dua ada dalam Quran. Ankaha pun ada dalam Quran, zawwaja pun ada dalam Quran. Dua-dua makna mengahwinkan, bukan berkahwin. Tuan-tuan kena faham, mengahwinkan dengan berkahwin lain. Sebab berkahwin ni orang tu yang berkahwin. Contoh, saya berkahwin. Siapa yang kahwin? Saya lah kahwin. Kalau saya mengahwinkan, mana saya mengahwinkan anak perempuan saya. Mana saya jadi wali? Mengahwinkan. Itu perbezaan tu. Dalam bahasa Melayu pun dia lain, berkahwin dan mengahwinkan. Dalam bahasa Arab pun begitu. Tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lebih mendalami dalam bahasa Al-Quranul Karim, kita lihat dulu mengenai asas utama untuk kita faham apakah itu berkahwin dan mengahwinkan. Kalau kita katakan nakaha. Nakaha makna berkahwin. Makna apa? Berkahwin. Kalau kata ankaha, makna mengahwinkan. Nampak mengahwinkan. Macam mana nak tahu perbezaan antara ber dan juga me? Tuan-tuan kena repeat balik. Kita ada YouTube kita ada Facebook kita ada link. Tuan-tuan puan-puan pergi di sana, tekan je, tengok balik pada muka surat yang ke-14. Diceritakan perbezaan antara kolom yang kedua sampai kolom yang ke-9. Okey. Kemudian contoh yang lain pada tazawwaja. Tazawwaja ni makna apa? Maknanya berkahwin. Berkahwin. Kalau kata zawwaja, zawaja makna apa? Zawaja makna mengahwinkan. Mengahwinkan. Nampak beza? Tazawwaja selalunya ada B. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perbezaan dinamakan sorof. Ambil buku sorof, table Al-Fatih. Ini semua adalah buku sorof. Ini semua dalam pelajaran sorof. Kadang-kadang berapa tahun orang belajar sorof, tak tahu pun perbezaan ni. Kitab dah banyak kali khatam lah. Jadi saya syorkan kepada tuan-tuan, dapatkan buku ni di tempat kita pun boleh. Tuan-tuan tak nak dapatkan pun, tuan-tuan bolehlah beli kitab lain pun tak apa, tak jadi masalah. Cuma di sini disusun cantik lah. Disusun cantik berserta dengan kolom semua cukup isim daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', apa lagi fi'il amar, semua disusun elok. Kemudian disusun ikut sulasi, fi'il 3 huruf, verb yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Kemudian ada yang sahih, mu'tal, ajwaf, ikut susunan. Cantik.
tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Ada di ruangan komen, admin masukkan nombor telefon, tuan-tuan boleh dapatkan. Penting bila saya cakap perkara benda-benda yang begini amat penting dalam memberi terjemahan yang betul, makna yang betul. Sekarang kita berpindah kepada satu topik yang lain, iaitu ankaha zawwaja, makna mengahwinkan. Tetapi apakah perbezaan yang diletakkan dalam Quranul Karim? Mesti ada perbezaan yang halus. Jadi di sini saya nak bagi tahu bila mana zawwaja makna corona. Zawwaja makna apa? Maknanya adalah corona, bukan corona virus. Bukan corona virus. Tapi corona ni adalah dari maknanya pengapit, mengamping, bersama sekali. Sebab tu bila kita panggil apa zauju, kita kata zauju, okey, ar-rajul. Apa maksud zaujur rajul? Adakah suami lelaki? Bukan. Zaujur rajul, zauj adalah pasangan lelaki, dipanggil sebagai qarin. Tuan-tuan, kita dah sebut dah dalam episod 3-4 hari lepas. Qarin ni ada maksudnya, pendek kata maksudnya musahib, bersama. Ada qarin syaitan, ada qarin jin, ada qarin manusia. Semuanya kita sebutkan dalam Quran satu persatu. Tuan-tuan cek balik dalam 3-4-5 hari lepas. Minggu lepas yang minggu lepas punya qarin. Maknanya yang berdamping, yang bersama. Kemudian kita lihat yang pertama sekali yang tuan-tuan perlu tahu. Bila tuan-tuan sebut dalam Quran an-nikah, bahasa Melayu pun nikah juga, tuan-tuan jangan risau. An-nikah, bahasa Melayu pun nikah juga. Cuma apa maksud sebenar dalam bahasa Arab? Nikah ini, apa maksud yang sebenarnya? Maksudnya adalah akad nikah. Okey? Disebut nikah tu makna akad nikah. Ada makna yang kedua, maknanya adalah bersama lelaki perempuan, makna menyetubuhi. Kita panggil jima', bersetubuh. Itu makna yang kedua lah. Tuan-tuan boleh buka dalam suratul Ahzab, ayat ke berapa? Suratul Ahzab ayat ke-49. Kalau juzuk 22 tu, kita kata page yang ke satu lay, dua lay. Okey. Satu lay, satu muka. Satu lay, juzuk 22 plus satu muka surat. Sebelum ayat yang panjang, separuh muka surat sebelum tu. Ada ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Idza nakahtumul mu'minat. Okey. Idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang beriman, apabila kamu menikah dengan orang yang perempuan yang beriman, kemudian kamu cerai dia, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu menyetubuhi dia, maka tak adalah iddah bagi perempuan tersebut. Seseorang yang mana telah berkahwin, kemudian cerai dalam masa beberapa jam, tak sempat bersama. Dia kena sawan ke apa ke, ataupun dia sakit, dia tak nak kahwin akad nikah, dia cerai. 2 jam, 3 jam, tak bersama lagi, tak ada iddah. Begitulah juga laki perempuan yang dah akad nikah, nak baru lepas akad nikah, laki nak dalam perjalanan naik kereta balik rumah laki, perempuan dalam perjalanan juga naik kereta nak pergi jumpa kat rumah laki-laki, tengok dalam perjalanan aksiden, mati. Bila mati, tak bersama lagi, baru lepas akad nikah, tak ada iddah. Tak ada iddah. Ataupun iddah dia 4 bulan 10 hari. Sebab kematian suami. Quran kata tak ada iddah. Fama lakum
alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Tiada iddah. Sebab tak bersama lagi tau. Okey. Nakahtumul mu'minat. Apabila kamu menikahi perempuan mukminat. Nikah ni maksud apa? Maksudnya bila kamu telah akad nikah, bukan menyetubuhi, akad nikah. Itu maksud asal dia lah. Sebab itu dalam Quran, dalam apa? Dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa juzuk yang keempat, page yang terakhir sekali juzuk keempat. Quran kata apa? Quran menyatakan wala tankihu ma nakaha abaukum. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu nikah ma nakaha, apa yang telah menikahi oleh ayah kamu. Apa maksud nikah ni? Apa yang telah menikah? Ayat sebelum ni apa? Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan kamu menikahi siapa? Dengan perempuan yang ayah kamu telah menikah. Okey. Sekarang nikah ni yang menjadi perbahasan ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nikah ni. Adakah jangan kamu nikah dengan perempuan yang telah menikahi oleh ayah kamu? Nikah ni adakah maksudnya adalah wati, jima' ataupun maksudnya akad nikah? Ini menjadi perbahasan. Sebahagian ulama kata nikah ni maksudnya wati. Mana siapa yang ayah dia berkahwin, maka tak boleh kahwin dengan isteri ayah dia, mak tiri dia. Tak boleh kahwin. Bila dah akad nikah je. Ada yang pendapat lain kata bukan. Selagi akad nikah tapi tak setubuh lagi tak apa. Itu perbezaan lah tuan-tuan. Bolehlah baca dalam usul sebab dia agak payah lah sikit. Perlu penelitian, tengok pelan-pelan. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut tentang zaujun, zaujun ni dia ada dua perbezaan saya nak terangkan kepada tuan-tuan. Az-zawaj. Az-zawaj daripada zawaja lah. Zawaja, tazawwaja boleh. Okey. Satu lagi nikah. Nikah daripada nakah lah. Nikah. Untuk pengetahuan tuan-tuan mengikuti kita pada pagi ni, zawaj ini dia lebih umum, a'am. A'am ni makna apa? Lebih umum. Ini lebih khusus. Apa maksud dia bila sebut nikah? Tak ada lain, hubungan antara suami isteri. Bila sebut tentang pasangan, dia akan jadi zawaj ni makna perkahwinan dan dia juga memberi makna pasangan. Nah, kadang-kadang dia bukan makna hubungan perkahwinan tau. Contoh dalam Quran, dia kata apa? Dalam surah apa tu? Surah Sad. Surah Sad. Berapa lai surah Sad? 7 lai satu muka. 7 lai satu muka surat. Wa akharu min syaklihi azwaj. Okey. Wa akharu min syaklihi azwaj. Yang lain daripada bentuknya, iaitu azab yang lain daripada bentuknya. Azwaj, pasangan ataupun serupa. Serupa, azab yang lain yang serupa. Nampak azwaj. Azwaj ini adalah plural kepada zaujun. Zaujun. Tapi tak mana hubungan suami isteri. Dia makna lebih umum, pasangan yang serupa.
Okey, dalam surah As-Saffat page yang pertama, surah As-Saffat judul 23. Surah As-Saffat page yang pertama bawah tu, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun wa azwajahum. Malaikat kata, kamu kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala kata kepada malaikat lewat ni ya. Tengok balik tafsir. Malaikat kata kepada mereka, uhsyurul ladzina zalamu, kamu kumpulkanlah orang-orang zalim, kamu kumpulkanlah, dan juga pasangan-pasangan kamu, dan juga apa yang kamu sembah. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Okey. Dalam surah Taha, kalau tuan-tuan lihat dalam surah Taha, ada ayat apa nama ni, walaqad auhayna ila Musa an qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabillah yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajnahum min nabatin shatta. Betul eh? فأخرجناهم من أزواج. Okay, أزواج. Okay, فأخرجناهم به من أزواج من نبات شتى. Tuan-tuan tengok kalau salah betulkan lah. Okey. Azwaj min nabatin syatta, pasangan daripada tumbuh-tumbuhan. Kami keluarkan untuk mereka daripada pasangan tumbuh-tumbuhan, ada pasangan dia. Tak seperti manusia, tumbuhan macam mana dia nak kahwin? Tak ada. Memanglah dalam ilmu pertanian dipanggil kita kahwinkan. Antara satu pokok dengan pokok. Tapi tak ada akad nikah. Tak ada akad nikah, dia kahwin je. Kita panggil ibir dalam bahasa Arab. Kemudian kita lihat yang seterusnya dalam Quranul Karim. Bila sebut tentang kehidupan dunia, bila sebut tentang nikah di kehidupan dunia, mereka akan menggunakan satu maf'ul. Bila menikah di kehidupan dunia, mereka akan menggunakan dua maf'ul. Bila menikah di akhirat, bukan menikah, kita panggil pasangan di akhirat, hurun ain, dipanggil satu maf'ul. Itu tuan-tuan perlu tahu. Okey, kita lihat dalam surah Al-Ahzab, page yang pertama, juzuk, bukan page pertama, satu line, juzuk yang ke-23. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi. Ada perkataan zawwajnakaha. Amsik alayka zawjaka lilladhi. Ambil Quran tengok. Tak apa nak ingat lah. Dua satu lain. Kisah antara siapa ni? Perkahwinan Nabi SAW dengan menantu anak tirinya. Menantu anak tiri, tengok sini. Menantu anak tiri. Anak tiri Nabi siapa? Ya, anak angkat, bukan anak tiri. Anak angkat Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Okey. Jadi Zaid bin Harithah ni,
Dia ceraikan isteri dia, nama dia Zainab binti Jahash. Nabi kahwin dengan kita panggil apa, bekas menantu anak isteri dia, bekas menantu anak angkat dia. Jadi menjadi tohmahan lah. Menjadi tohmahan. Nabi berkahwin dengan siapa? Bekas isteri anak angkat dia. Menantu angkat dia lah. Jadi orang kritik Nabi, tapi sebenarnya tak ada masalah. Bukan anak Nabi yang tak boleh kahwin. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, menantu daripada anak kamu, anak tulang sulbi kamu. Tapi di sini bukan anak kamu, anak angkat. Okey. Wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha dalam surah Al-Ahzab ayat ke-37. Zawwajnakaha, nampak tak zawwajna? Zawwajna, na ini ada zawwaj fi'il, na adalah fa'il, ka adalah maf'ul yang pertama, ha adalah maf'ul yang kedua. Nampak? Bila nikah di kehidupan dunia ada dua maf'ul. Zawwajnakaha. Okey. Tapi bila mana dalam Quran disebut dalam surah apa nama ni? Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dalam surah Ad-Dukhan. Page yang terakhir surah Ad-Dukhan. Dia kata apa? Quran kata apa? Kadzalika wa zawwajnahum. Okey. Bihurin 'ain. Zawwaj adalah apa? Zawwaj fi'il. Na adalah fa'il. Hum adalah maf'ul. Maf'ulun bih, maf'ul yang pertama. Mana maf'ul yang kedua? Tak ada. Sebab ni bukan kehidupan dunia, ni kehidupan akhirat. Jadi bukan maksudnya menikah. Maksudnya pasangan. Kami pasangkan kamu dengan hurun ain. Ini makna nikah. Boleh faham Okey. Quran dia tak menggunakan dalam Quran dia tak menggunakan, kalau kahwin di dunia ni Quran tak menggunakan perkataan nikah. Sebab apa ya? Kalau Al-Quran menggunakan perkataan apa? Zawaj. Menggantikan perkataan nikah. Zawaj menggantikan perkataan nikah. Contohnya dalam Quran, kita kata apa tadi? Nikah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Kamu menikahi perempuan. Quran, dia sebutkan perkataan apa? Nikah. Untuk hubungan suami isteri. Tapi Quran tak sebut zawaj. Melainkan beberapa tempat je lah, seperti untuk Nabi ni. Quran gunakan perkataan nikah, tak gunakan zawaj. Sebab apa? Kalaulah Quran menggunakan zawaj, berat kita. Tak boleh ceraikan isteri. Tak boleh ceraikan isteri. Sebab zawaj ni makna pasangan. Macam tadi pasangan tumbuh-tumbuhan. Tak boleh ceraikan dia. Pasangan. Jadi kalau Quran kata menggunakan perkataan zawaj, tak gunakan perkataan nikah dalam Quran. Tak boleh kita ceraikan isteri. Bila dah kahwin, selamanya dia isteri, kita boleh kahwin. Tak boleh pisahkan hubungan tersebut sama ada dengan talak dan sebagainya. Jadi susah tu. Jadi sebab itu dalam Quran banyak digunakan perkataan apa? Perkataan nikah. Sebab nikah ni khusus untuk hubungan suami isteri. Berbeza dengan zawaj. Zawaj ni lebih kepada persamaan ataupun hubungan ataupun kita panggil pasangan. Itu perbezaan dia. Okey. Contoh lagi apa dalam Quran? Wala ta'zimu 'uqdatan nikah.
wala ta'zimu uqdatan nikah. Okey, jangan kamu berazam nak mengakad kahwin, nikah dengan perempuan yang dicerai, masih dalam iddah, sampai habis iddah baru boleh kahwin, dan baru boleh nikah. Jangan kamu ada azam untuk berkahwin, nikah dengan perempuan yang dalam iddah sehinggalah habis iddah dia, hatta yablughal kitabu ajalah. Jadi sebab apa Quran kata aqdun nikah, tak kata aqduz zawaj? Bila kita sebut zawaj, tak boleh nak pisah lah. Kahwin sampai mati, sampai bila-bila, tak boleh cerai. Sebab tu digunakan nikah. Bila nikah dia tak semestinya zawaj. Okey. Cukuplah sekadar ini dulu untuk perbincangan kita. Dan pesanan terakhir saya pada hari ini, jangan dilupakan sam'ihim, singular plural semalam. Nanti kita bagi jawapan esok insya-Allah. Esok insya-Allah. Okey kita akan bagi jawapan sebab apa khatamallahu ala qulubihim. Qulub sebab apa plural, jamak. Wa ala sam'ihim mufrad balik, singular. Wa ala absarihim plural balik, jamak. Sebab apa tu? Kalau tuan-tuan ada jawapan boleh bagi tahu lah. Kalau tak ada jawapan insya-Allah kita bagi tahu esok. Okey Ya, ada dua pesanan terakhir saya untuk mengakhiri kelas pada pagi ni. Siapa yang tak mendapatkan buku lagi boleh dapatkan buku, seperti mana yang tertera di ruangan komen. Kemudian yang berikutnya adalah tekan share untuk kita sama-sama memanfaatkan ilmu yang kita dapat pada pagi yang mulia ini insya-Allah. Akhir kata, saya sebagai moderator mewakili para asatizah yang lain menutup tirai majlis pada pagi yang mulia ini dengan tasbih kafarah subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.